Apa entah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan sama-samalah kita berdoa kepada Allah pada hari ini supaya Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah, supaya Allah Subhanahu wa taala beri afiah. Afiah ni doa yang kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala bereskan semua urusan-urusan kita pada hari ini, dan yang keduanya supaya Allah Subhanahu wa taala angkat kita punya ujian, dan supaya Allah Subhanahu wa taala beri kita kesabaran dalam kita menerima ujian daripada Allah Azza wa Jalla ini. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah pun kita sebut kemarin, kita sambung lagi pengajian berkaitan dengan syaitan ini, hakikat syaitan yang disebut. Kemarin saya telah sebut berkenaan dengan bagaimana hujah yang dikeluarkan oleh syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala selepas daripada Allah Azza wa Jalla berkata kepada syaitan, supaya kamu wahai syaitan, qala fahbit minha, supaya keluar kamu, turun kamu, kerana anta takabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Keluar kamu kerana kamu ni sudah menjadi makhluk yang hina daripada syurga. Ya, asalnya juga syaitan merupakan orang yang Allah Ta'ala redha, tetapi akhirnya dimurkai Allah Subhanahu wa taala dengan sebab syaitan itu telah pun ada sifat takbur, dan sifat takbur ini, bagaimana takbur boleh membawa kepada kufur, yang saya sebut kemarin, yang kita akan bincangkan pada hari ini, itu bagaimana sifat takbur ini boleh membawa seseorang kepada kufur pada Allah Azza wa Jalla. Pendengar, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang ni kita tengok bagaimana sifat kufur ini boleh membawa, sifat takbur ini boleh membawa kepada kufur pada Allah Azza wa Jalla. Dia mesti ada kaitan di antara seorang yang takbur dengan seorang yang kufur kepada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ala illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Allah Taala sebut lagi, qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun, dalam surah Al-A'raf ayat 76. Orang-orang takbur menyombongkan diri daripada kaum, ini cerita daripada kaum Nabi Saleh alaihi salam. Mereka berkata, sesungguhnya kami kufur dengan apa yang kamu beriman dengannya, itu Allah Ta'ala. Dalil yang ketiga, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, surah As-Saffat ayat 35, yang bermaksud sesungguhnya ahli neraka sewaktu mereka di dunia dahulu, apabila diserukan mereka dengan perkataan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, mereka terus takbur menyombongkan diri dan tidak mahu menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala itu. Dan yang keempat, firman Allah Subhanahu wa taala, sa'asrifu an ayati alladhina
فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Surah Al-A'raf ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku akan memesongkan hati iblis, aku akan memesongkan hati orang-orang yang takbur di muka bumi dengan ketiadaan benar daripada memahami ayat-ayat. Allah Ta'ala sebutlah, aku akan memesongkan, Allah Ta'ala sendiri yang akan pesong hati orang-orang yang takbur di muka bumi ini dengan ketiadaan benar daripada memahami ayat-ayatku. Yang Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaan, kehebatan dia, tetapi manusia yang bernama hamba Allah ni tak rasa dia hamba Allah. Dia cuba juga nak lawan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pesongkan hati dia kerana dia menolak kebenaran. Dan orang yang bersifat takbur itu sekalipun ia melihat sebarang keterangan dan bukti, mereka tidak beriman kepadanya. Jika mereka melihat jalan petunjuk kepada kebenaran, mereka tidak mahu memilihnya sebagai jalan hidup. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus memilih untuk berada di atasnya. Yang demikian itu adalah kerana mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka sentiasa mereka sentiasa menjadi orang yang ghafilin, orang yang lalai daripadanya. Baik. Ada 4 ayat ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala hubungkan di antara sifat takbur dan juga seorang yang kufur pada Allah. Bermula daripada iblis. Allah Ta'ala telah hubungkan aba wastakbar wa kana minal kafirin. Istikbar maknanya sombong, takabur, dalam hati tidak mahu menerima, zahir di luar tunjuk kesombongan. Dalam hati tidak mahu menerima, di luar tunjukkan kesombongan dengan cara apa? Dua benda yang ada. Masalah hati satu, masalah di luar ni tunjuk kesombongan dia. Maka Allah Ta'ala sebut wa kana minal kafirin, maka dia terdiri daripada golongan yang kufur, kafirin. Kafirin ni asal daripada perkataan kafara. Kafara ni maknanya kita kambuh satu benda. Kita tidak mahu bagi satu benda tu nampak, kita kambuh satu benda tu. Macam macam kita buang sampah dalam lubang. Kita ambil sampah tu, kita letak dalam lubang, kita letak lubang tu, kita pun kambuh lubang tu supaya sampah itu tak nampak. Supaya bau dia pun tidak ada. Orang yang kafir ni disebut sebagai kafir, kufur ni disebut sebagai orang yang kafir kerana kerja dia kambuh Islam tu sendiri. Islam begitu cahaya tu, dia kambuh Islam dalam jiwa dia tu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah pun adakan Islam ni untuk dia hidup dengan cara syariat ikut peraturan Allah. Tu ayat pertama tadi bermula dengan syaitan. Begitu juga Allah Ta'ala sebut bagaimana golongan kaum Nabi Saleh. Mereka juga ada kesombongan. Hasil daripada kesombongan itu syaitan heret sehingga menjadi seorang yang kufur pada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala telah sebut bahawa orang-orang yang takbur, yang menyombongkan diri itu kaum Nabi Saleh. Allah Ta'ala letak sifat dia, inna billadhi amantum bih kafir. Dia itu orang kafir. Dia itu adalah orang yang kufur daripada beriman dengan Nabi Saleh, daripada beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Saleh, iaitu supaya kita panggil balik kepada Allah Azza wa Jalla mengikut garis panduan firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga ahli neraka Allah Ta'ala sebut. Sebab di dunia dulu dia kata, bila orang kata la ilaha illallah, bila orang suruh sebut tiada Tuhan malaikat Allah Azza wa Jalla, dia tidak pergi ke situ. Dia tidak pergi kepada Tuhan yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sembah ilah yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sombong.
Dan bagaimana firman Allah yang akhir tadi, bahawa Allah Ta'ala memesongkan hati orang yang sombong di dalam jiwa dia, yang mereka semua ni tidak mahu kepada kebenaran, lalu Allah Ta'ala tenggelamkan dia dalam keadaan mereka tidak tahu kebenaran, tenggelamkan dalam kesesatan, seterusnya menjadi seorang yang kufur pada Allah Ta'ala. Sebab itu kalau kita panggil bahaya sungguh kalau kita tidak mahu menerima kebenaran setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan kebenaran kepada kita. Agama ini salah satu daripada benda yang benar. Al-haqqu min rabbik, dan kebenaran itu mari pada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar kita supaya manusia ini bersikap dengan menerima kebenaran. Kerana hanya orang yang kufur dan takabur sahaja yang tidak mahu menerima kebenaran. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa lagi yang ada pada syaitan ini? Bahawa bagaimana hasad tadi Allah Ta'ala gandingkan dengan takbur dalam jiwa syaitan itu. Itu yang ke perbincangan kita yang kedua. Baik. Cuba kita tengok iblis tu macam mana. Iblis, dia tahu hakikat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu ni daripada Allah. Dia tahu Allah Ta'ala dari segi rububiyah. Tuhan mentadbir, Tuhan mencipta, tapi dia buta mata hati dia daripada sudut uluhiyah kepada Allah. Macam mana ni? Rububiyah, uluhiyah. Kita hidup atas muka dunia ni, kalau kita tengok, manusia semua boleh mengakui rububiyah Allah. Walaupun dia tu fahaman komunis sekalipun, dia tak ada Tuhan dalam jiwa dia. Tapi, last sekali dia cari Tuhan juga. Last sekali dia cari Tuhan juga. Manusia ni hidup tiada Tuhan apabila terdesak cari Allah Ta'ala. Dalil yang Allah Ta'ala sebut kepada kita bagaimana cerita Fir'aun. Tidak ada orang tak kenal Fir'aun. Fir'aun jahat berdoa kita letak anak kita nama Fir'aun, bukan kita tak letak. Sama ada kita Islam ni, iyalah kita tak letak. Sebab Fir'aun ni jahat, orang kafir pun kita tak pernah dengar lagi nama Fir'aun. Mak Saleh mana ke, kita tak pernah dengar lagi nama John, ada nama macam-macam lah. Tapi nama Fir'aun ni tidak ada orang nak letak nama Fir'aun. Jahat macam mana pun kita tak kata jahat macam Fir'aun. Sebab Fir'aun ni jahat sungguh. Tapi apa sahaja yang Nabi-Nabi sebut kepada orang-orang yang menjadi musuh pada zaman dia. Ibrahim sebut pada Namrud, Nabi Musa sebut pada Fir'aun, Nabi Saleh sebut pada kaum dia, Nabi Yunus sebut pada kaum dia. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri disuruh tanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau kamu tanya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, siapa yang jadikan langit dan bumi ni, la yaqulunna Allah, mereka jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan langit dan bumi ni. Maknanya mereka boleh terima dari sudut rububiyah, tetapi dari sudut pengabdian hanya kepada Allah mereka tidak boleh terima. Sebab tu mereka lantik Tuhan-Tuhan, bukan lantik Tuhan lain. Tuhan hak dia lantik tu, kalau kita tanya, boleh ke buat langit bumi? Tak boleh tanya, sebab tadi mereka buat kenyataan dah. La yaqulunna Allah, mereka jawab Allah satu je hak buat langit bumi ni, kerana Tuhan mereka tak boleh buat. Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaum dia dalam surah Al-Anbiya, Allah Ta'ala cerita bagaimana hujah yang Allah Ta'ala sebut Nabi Ibrahim berhujah dengan kaum dia. Pun soalan yang sama juga Nabi Ibrahim tanya, kenapa tanya aku, tanya yang berhala yang paling besar ni lah. Pun dia tak boleh jawab. Baik. Bermakna, dari sudut rububiyahnya, dia boleh terima. Tapi dia kufur, buta mata hatinya dari sudut uluhiyah. Dari sudut uluhiyah, dia kufur.
Maknanya, dari sudut nak mempertuhankan hanya kepada Allah, dia tak pakai. Itu di antara iblis, sifat iblis. Kemudian, iblis yang dahulunya selaku makhluk, yang telah kuat beribadah kepada Allah, terbalik jadi kafir yang derhaka pada Allah. Dan segala hasanat, segala kebaikan yang dia buatnya, semua sekali terkubur, semua sekali terpadam kerana ada api hasad dan dengki itu. Daripada cerita ni, kenyataan ni boleh kita sebut bahawa penghapus kepada seorang itu buat baik amal ibadah semua sekali apabila dia langgar perintah Allah Ta'ala walaupun satu. Dia langgar perintah Allah Ta'ala satu, yang dia langgar tu menyebabkan dia kufur pada Allah. Habis hak lain. Habis hak lain sama sekali. Kalau dia langgar perkara satu tu yang menyebabkan satu perkara tu dia tidak jadi kufur pada Allah Ta'ala, hasanat dia tu, kebaikan dia tu masih ada lagi kerana dengki hasad yang ada pada jiwa dia tu, jiwa iblis tu tadi. Menyebabkan kalau dia dengki biasa begitu, tak apa lagi. Ni dengki sampai tahap langgar perintah Allah Ta'ala. Dan memanglah hasad dengki ni boleh membawa kepada perkara tersebut. Dia memang begitu. Orang yang dengki kawan ni meniaga maju, dia sama-sama kedai, dia dengki dengan kawan ni. Bila dengki dengan kawan ni, apa yang dia buat? Dia pergi carilah. Bomoh siam lah, dia pergi cari macam-macam jenis perkara-perkara yang dia boleh buat yang boleh jadi kufur pada Allah Ta'ala. Nak suruh kedai dia laku, dia buat begitu, dia buat. Ada je benda yang dia buat. Kufur tak jadi syirik tak? Jadi syirik pada Allah. Kerana pergantungan dia pada Allah, rezeki itu milik Allah, tidak ada. Orang yang pakai pelaris-pelaris ni, pakai tangkai ke pakai apa ke, nak suruh laris kedai dia ni, orang panggil orang yang hidup dalam keadaan syirik pada Allah Ta'ala dan dia tidak sedar bahawa rezeki itu merupakan milik Allah Ta'ala. Yang keduanya, dia hidup dalam keadaan hidup tidak yakin pada Allah. Dia kena minta bantuan jin, bantuan lain. Padahal dia minta bantuan dengan Allah Ta'ala, malam-malam bangun bermunajat dengan Allah Ta'ala, malam-malam beritahu pada Allah bagaimana. Dan Allah Ta'ala bagi satu jalan untuk manusia ni dimurahkan rezeki oleh Allah. Wa man yattaqillah, mana-mana yang takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, taqwa pada Allah. Taqwa makna apa? Bahawa apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang. Itu tanda orang taqwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah Ta'ala yaj'al lahu makhraja. Apa makna yaj'al lahu makhraja? Allah Ta'ala peleraikan semua sekali masalah lah hidup dia ni. Allah Ta'ala buka jalan kepada dia. Segala masalah yang Allah Ta'ala bagi pada dia ni, Allah Ta'ala tunjuk jalan macam mana nak selesaikan masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala sebut. Dan aku bagi rezeki kepada dia. Wa yarzuq, aku beri pengurniaan kepada dia. Benda yang dia tidak sedar. Dah kita jangan ingat bahawa rezeki ni duit saja, dapat duit, oh alhamdulillah dapat rezeki, dia kata. Alhamdulillah dapat rezeki bila dapat duit. Rezeki bukan duit saja rezeki kita. Bukan itu sahaja. Kita hidup dalam keadaan aman, tak ada penyakitnya, kita hidup dalam keadaan Allah Ta'ala redha, boleh pergi sembahyang Jumaat, boleh pergi apa, makan cukup, rezeki lah tu. Rezeki lah tu. Tapi manusia ni tidak. Lebih dia nak lebih lagi. Lebih nak lebih lagi. Kerana manusia tak pernah rasa cukup dengan apa yang ada. Lepas tu, iblis yang telah berada dalam keadaan dalam syurga yang sangat mewah dahulu, keluar daripada dunia penuh fitnah dengan sebab kecelakaan dia tidak mahu menurut perintah Allah Ta'ala. Masa duduk dalam keadaan taat pada Allah, boleh duduk dalam syurga, boleh makan, tak payah apa semua sekali, boleh segala-galanya. Hidup dengan malaikat, berkawan pun baik. Betapa hinanya Allah Ta'ala lucutkan orang yang menjadi musuh pada Allah Ta'ala. Di atas muka dunia ni kita tak nampak lah sebab kita hidup di atas muka dunia ni.
hidup atas muka dunia ni dengan kawannya, dengan ada orang tolongnya, dengan projek banyaknya, dengan makan cukup, dengan rumah besar, kereta mewah, apa kita tak rasa. Kita rasa kenikmatan tu melekat pada jiwa kita. Tapi hakikatnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kenikmatan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila mari satu benda kepada kita yang kita sebut sebagai kematian. Semua hak mewah tu habis semua, tercabut daripada tubuh kita. Semua hak ada kemewahan yang kita buat selama ni, semua sekali itu akan gugur daripada tubuh kita. Tidak ada dah. Iblis duduk dalam syurga dulu, dapat semua mewah dahulu, tapi turun ke dunia penuh dengan fitnah. Dan Iblis yang menjadi ahli syurga yang duduklah keadaan bahagia, berpaling menjadi tuan kepada neraka. Allahu Akbar. Kita minta Allah Ta'ala tetapkan, istiqamahkan hati kita. Jangan kita jadi macam iblis ni, rugi. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, usahalah wahai umat Islam sekalian, terutamanya yang Allah Ta'ala beri nikmat pada dia, sama nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat pangkat di dunia. Jangan yang menyebabkan nikmat itu boleh tawan hati kita, jangan. Sebab kita ada nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala nak bagi pada orang yang beriman. Itu nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ajar kepada kita doa, Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwaka. Allahumma akfini, ya Allah cukupkanlah aku dengan kehidupan ini, dengan benda yang halal, sehingga aku tidak berkenan dengan benda yang haram. Dan kita minta Allah Ta'ala kayakan kita dalam keadaan kita tidak minta kepada yang lain, melainkan kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kita pergi kepada poin yang seterusnya. Yang saya sebut kemarin, bagaimana iblis telah mengeluarkan Adam daripada syurga, turun ke muka dunia ini. Selepas Allah Ta'ala sebut pada Adam, duduk atas muka dunia ni, tetapi iblis mari, dia kempen songsang, dia panggil. Kempen, Allah Ta'ala kata jangan makan buah ni, dia kata kalau tak makan, rugi. Itu bagaimana yang saya telah sebut kemarin lah. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala marah kepada Adam. Yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah sebut dalam Al-Quran bagaimana Allah Ta'ala halau Adam itu sendiri daripada syurga. Sebab apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala halau Adam ini? Mari kita baca sebab apa jadi gitu. Sesungguhnya engkau berdua dalam syurga telah dikurniakan berbagai-bagai nikmat dan kemewahan. Semua nikmat dan kemewahan dapatlah syurga. Tidak ada yang panah matahari, tidak akan bertelanjang, tidak segala-gala. Tapi tidak. Kita tengoklah bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, walaupun Adam buat begitu, sekali buat pada Adam derhaka pada Allah, bukan derhaka, dia lupa. Dia lupa. Iblis ni memang akan buat manusia tu lupa. Yang pertama sekali, Allah yang Arhamur Rahim ini, dia berpesan kepada Adam tentang permusuhan iblis. Dia berpesan tentang permusuhan iblis dan bahayanya terhadap Adam dan isterinya. Allah Ta'ala telah sebut, walaqad ahidna ila Adam. Yang kita sebut, walaqad ahidna ila Adam. Bagaimana Allah Ta'ala sebut, dan demi sesungguhnya kami telah berpesan kepada Adam pada masa yang lalu dalam syurga. Tetapi ia lupa.
Sebenarnya ayat ni Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita bahawa iblis yang duk goda kita ni sebenarnya dia telah melucutkan segala kenikmatan yang ada pada Adam. Tok nenek kita hak nama Adam dengan Hawa tu pernah terkena dah tipu daya ni. Menjadi peringatan kepada kita anak cucu ni supaya tidak ditipu lagi oleh iblis. Tapi kena tipu juga. Nak tipu je hari-hari ke iblis ni. Allahu Akbar. Macam mana kita ni boleh kena tipu ke iblis? Bahkan sejarah dulu dah ada dah. Sejarah Adam dengan iblis tu Allah Ta'ala sengaja cerita pada kita. Dan kalau Allah Ta'ala tak cerita, kita tidak tahu. Tak tahu kalau Allah Ta'ala cerita. Tapi Allah Ta'ala cerita. Cerita dengan tujuan supaya anak cucu ni beringat bahawa iblis ni lah yang melucutkan segala kenikmatan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Muslim-muslimat rahmati oleh Allah. Dua peringatan Allah yang amat penting. Yang pertama sekali, iblis adalah musuh kamu berdua wahai Adam dan Hawa. Inna hadza aduwwun laka wa li zawjik. Ni Allah Ta'ala kata, inna sesungguhnya iblis ini adalah musuh kamu dan musuh isteri kamu. Begitu nyata perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Adam, nak beritahu Adam, jangan kamu duduk dalam keadaan kena tipu ke iblis ni, jangan. Kamu kena beringat. Kerana dia ini merupakan orang yang musuh kamu. Musuh tak boleh buat kawan. Kafir ni, orang kafir ni kita boleh berkawan dalam kaedah berkawan biasa tu boleh. Tapi nak berkawan macam kita berkawan dengan orang beriman, tak boleh. Itu adalah salah satu daripada apa yang disebutkan oleh Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'al kuffari ruhama'u bainahum. Dengan orang yang kufur pada Allah yang lawan Islam. Asyidda' kita kena bersifat tegas dalam masalah akidah dengan dia. Hubungan selaku manusiawi, kita berkawan dengan dia. Selaku hidup sebagai manusia atas muka dunia ni, ya kita juga kena jaga hak dia. Kalau dia tu jiran kita, hak jiran, tak bolehlah kita kata mentang-mentang dia kafir, tak apalah, kita buat bising pun tak apa. Sebab apa? Dia kata Hindu sebelah ni. Tak boleh. Hindu-Hindu pun jiran kita. Walaupun dia Hindu. Sebelah ni pula, Buddha ni, Cina dia ni. Tak. Kadang-kadang ada hak baik pada kita lebih pada orang Islam lagi. Ya, mana-mana kita cerita tu dah orang Islam yang duduk sebelah rumah kita. Sebelah rumah lagi Hindu. Sebelah rumah ni Islam. Hak rumah Islam ni hari-hari duk balah dengan bini. Hari-hari duk berperang dengan bini. Beriuh, wah, hari-hari duk perang dengan bini, marah ke bini, maki bini, pukul bini. Tapi hak sebelah rumah kita ni Hindu. Hindu tapi baik. Baik dia dengan kita, senyum dia pada kita. Maknanya selaku hubungan manusia sama manusia kita tak perlu petikai. Tapi dalam masalah berakidah tak boleh. Kita dengan orang yang kufur. Baik. Yang keduanya saya sebut tadi, peringatan amat penting supaya Adam jangan leka dan terpengaruh dengan was-was iblis itu. Yang mana nanti dapat mengeluarkan isterinya, dia dan isterinya daripada syurga, cukup bahaya. Fala yukhrijannakuma mil jannati fatasqa. Allah Ta'ala sebut, kerana iblis ni boleh mengeluarkan kamu daripada nikmat syurga ini. Ini adalah peringatan yang penting yang Allah Ta'ala bagi kepada Adam. Dua perkara ni, kita pun kena ambil dua perkara ni. Yang pertama sekali, kita kena letak dalam jiwa iblis ni musuh. Iblis dengan pok-pok dia syaitan ni musuh kita, lalu kita kena ambil dia sebagai musuh, bukan sebagai kawan. Nak berkawan dengan dia. Yang kedua, kena jaga dengan was-was iblis. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, waswasa ilaihimus syaitan. Dalam ayat yang lain yang kita akan sebut nanti, iaitu fawaswasa.
Was-was ini macam mana? Kita akan sebut dalam perbincangan kita sekejap lagi. Yang ketiganya, Nabi Adam AS, dia beriman dengan ajaran Allah tu, tetapi dia lupa, lalai. Kenapa dia lupa, dia lalai ni? Kerana waswas iblis tadi. Fanasiya wa lam najid lahu azma. Dia lupa dah. Daripada apa yang Allah Ta'ala suruh, dia masuk kepada benda yang Allah Ta'ala larang. Dan yang keempatnya, dalam syurga cukup mewah. Tidak lapar, tidak dahaga, tidak telanjang, tidak ada panas. Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Allah Ta'ala sebut. Allahu Akbar. Lapar, tidak dahaga, tidak makan. Adam kena duduk sinilah. Duduk makan apa sahaja, jangan dekat dengan pokok ni je. Tapi kamu kena ingat, kamu akan diwaswas oleh iblis. Iblis akan bawa kamu lupa. Aku nak pesan kamu dua perkara. Iblis ni musuh kamu. Dan dia akan mengeluarkan kamu daripada sini kalau kamu ikut dia. Dah kena ingat, duduklah syurga ni mewah, tidak lapar, apa yang kamu nak lagi? Itu yang Allah Ta'ala tawarkan kepada Adam. Adam dia sendiri dan isterinya Hawa sangatlah ingin, nak sangat dia supaya keduanya berada dalam syurga, nak dalam syurga sangat, buat selama-lamanya. Keinginan Adam ini diketahui oleh iblis. Laknatullah alaih. Lalu dialah yang merancang untuk menipu kedua-dua. Jadi kita baca dah sebelum pada ni, iblis itu sendiri yang duduk dalam syurga. Dihalau oleh kerana kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak sedaplah dia kata kena halau seorang-seorang. Kena halau seorang-seorang. Tak jadi kena ada kawan. Kena ada kawan. Bila ada kawan, biar sama-sama kena murka Allah Ta'ala. Biar sama-sama kena marah. Biar sama-sama susah. Ni semua mari pada hasad dengki. Pada hasad dengki. Dengki dah hasad. Oh tak apalah kita duduk gini biar sama-sama susah. Mapuh dua-dua pun tak apa kita kata. Tu di antara perkataan-perkataan manusia yang berdengki. Aku tak kira dia kata rugi aku, biar dia pun biar rugi juga. Tu iblis lah tu. Iblis lah, cuma dia tak sedar bahawa dia tu sudah menjadi iblis. Baik. Was-was saya sebut tadi. Bagaimana was-was dan tipu daya iblis itu sendiri. Bagaimana iblis mewas-waskan manusia dan bagaimana tipu daya iblis itu. Baik. Bertolak daripada keinginan Adam AS, Nabi Adam nak menempatkan diri dia, Nabi Adam yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala syurga dengan tidak dikeluarkan dari syurga, belum pada digoda oleh iblis. Tetapi iblis macam-macam mana pun dia cuba sedaya upaya yang boleh. Dia usaha sedaya upaya dengan segala-galanya supaya dapat keluar bersama dengan dia. Dia buat macam mana? Kita baca. Fawaswasa lahuma asy-syaitanu liyubdiya lahuma Fawaswasa lahuma asy-syaitanu liyubdiya lahuma ma uriya anhuma min sawatihima. Maka syaitan iblis tadi mewaswaskan keduanya. Tujuan dia supaya dia dapat menampakkan kepada mereka aurat mereka yang sekalian lama tertutup daripada pandangan mereka sendiri. Sambil iblis berkata, dia kata apa? Iblis kata, tidaklah Tuhan kamu larang kamu ni menghampiri pokok ini melainkan kerana ia tidak suka
supaya kamu berada menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam syurga. Ni firman Allah Ta'ala pada iblis. Satu lagi, Allah Ta'ala sebut dalam surah Taha ayat 120 hingga 21. وَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. Setelah itu maka syaitan iblis membisikkan fikiran jahat kepada Adam. Dia kata, wahai Adam, mahukah aku tunjuk kepada kamu pokok yang kamu boleh kekal dalam syurga selama-lamanya? Dan beri kuasa kepada kamu tidak hilang lenyap. Allahu Akbar. Perkataan iblis yang dusta itu menawan hati Adam, tujuan untuk menetap dalam syurga. Tujuan Adamnya, lalu kedua-duanya memakan buah itu dan terdedahlah kepada mereka aurat masing-masing dan mereka berada berdua mulai menutupnya dengan daun-daun dari pokok syurga, dan dengan itu bererti derhakalah Adam dan Hawa berdua kepada Tuhan dan ia bersalah pada jalan yang benar. Allahu Akbar. Kalau kita tengok ayat ini, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, cara syaitan masuk tu was-was. Sekarang ni kita nak tahu apa dia was-was ni. Apa dia was-was ni? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan iblis ni musuh. Yang saya sebut tadi. Lalu iblis pun sebut pada Adam beberapa perkara. Adam pun berkenan. Berkenan dengan apa yang disebut oleh iblis tadi. Memang syaitan memang dia begitu. Dia akan bagi satu benda kepada kita, satu syur kepada kita, supaya kita fikir bahawa benda tu molek menggunakan akal fikiran kita, bukan menggunakan dalil wahyu. Itu was-was syaitan. Kalau kita ni muda contoh, nak beramal, syaitan kata tak apalah muda lagi, tunggu tua dulu. Tu di antara was-was syaitan. Kalau tua baru nak baca Quran, syaitan kata, tak payah baca Quran lah. Tua-tua baru nak mengaji, malu kat orang. Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala ampun dosa kamu, tak apa. Tuhan tahu kamu macam mana. Itu was-was. Was-was syaitan. Dan segala was-was ini, ubat dia tak ada lain. Kecuali a'udzubillah minasyaitanirrajim. Ini ubat kepada was-was. Obat kepada was-was itu a'udzubillah. Minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Kuatnya kita nak berhadapan dengan syaitan ni, sehingga kita kena minta tolong dengan Allah. Tak berdaya kita seorang-seorang ni kalau tanpa pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak berdaya. Tu dalam syurga, Allah Ta'ala cerita kepada kita bagaimana dia dah cerita dah. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu pada Adam, jangan dekat dengan pokok ni. Kamu boleh duduk, boleh makan, tapi ingat iblis ni aku tengok dia ni dengki pada kamu ni. Hasad kepada kamu ni. Wahai Adam, kamu jaga-jaga sebab dia tu musuh kamu. Dia tu musuh kamu. Allah Ta'ala gezek bahawa iblis ni musuh. Macam mana Adam boleh lupa perkataan Allah Ta'ala tadi, dia ambil perkataan musuh? Perkataan musuh. Pendapat yang diberikan oleh musuh kita ni pada suatu perkara, kita nak pakai macam mana? Dia musuh. Dia musuh kita. Tapi dia bagi pendapat pada kita. Ya kita nampak elok pendapat tu, tapi ada benda yang dia nak tu. Bukan dia bagi tahu saja musuh ni ada benda yang dia nak. Walaupun pendapat tu nampak elok. Cuba kita tengok cerita Nabi Ibrahim, gitu juga. Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala kata,
Dia kata pada anak dia Ismail, inni ara fil manam, aku tengok dalam mimpi aku sembelih kamu. Nabi Ismail ni anak yang baik, sembelih pun tak apalah, ayah sembelih lah, tak apalah. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Mudah-mudahan ayah nampak saya berada pada orang yang sabar. Clear masalah tu, sabar. Ayah buatlah apa tak apa, moga-moga saya berada pada orang yang sabar. Nak pergi sembelih anak ni, iblis mari. Iblis syaitan mari, syaitan. Syaitan kata apa? Syaitan kata, Ibrahim, orang tak sembelih anak ni, orang pergi. Orang pelihara baik-baik, orang bagi makan, bagi apa, boleh tolong kita. Esok tua. Betul ke tak nasihat iblis tu? Betul. Memang orang tak buat khianat pada anak. Kalau pelihara anak betul-betul tu. Okeylah dapat pelihara kita masa kita tua. Kuat-kuat dapat berbakti pada kita sebab kita ada anak. Betul kata iblis, tapi bercanggah dengan perintah Allah Ta'ala. Orang yang pergi semaya jemaah juga di masjid ni, bila kerajaan tutup semua sekali nak semaya jemaah juga ada 2-3 kes. Polis terpaksa halal tu, kena tipu ke iblis belaka tu. Kena waswah ke iblis. Iblis kata apa? Iblis kata, molek semaya jemaah ni, kamu kena pertahan semaya jemaah ni. Sampai ke akhir nyawa, tak apalah kalau mau mati kerana semaya jemaah pun tak apa. Pergi masjid. Tok Bila tutup masjid. Tok Imam tutup masjid, Tok Imam pun tak mari, Tok Bila pun tak mari sebab semua perintah berkurung secara penuh. Dia pergi kerak mangga masjid, dia masuk semayang juga. Nak kata dia tu semangatnya dia tu. Sedangkan dia tidak baca dan tidak mengaji hadis Nabi SAW. Dia telah pun melazimi masjid, dia istiqamah dengan masjid, dia bertiba jadi begini, qaddarullah kita pun tak tahu, Allah Ta'ala yang buat begini. Allah Ta'ala yang datangkan ujian kepada kita begini, tiba-tiba dia tak rasa Allah Ta'ala beri pahala pada dia. Sedangkan Allah Ta'ala menyambung pahala jemaah dia oleh kerana amalan itu dikira daripada niat yang awal tadi. Oleh kerana tak mengaji, dia tahu mari masjid semaya jemaah saja. Mari masjid semaya jemaah saja. Orang kuliah dia lena. Orang ceramah dia tidur, lepas tu duk hangguk saja. Ustaz kata apa pun duk hangguk gitu. Sebab apa? Sebab syaitan duk sama dengan dia tu. Dia tak buang hak syaitan duk dalam diri dia tu, dia tak buang. Allah auzubillah minasyaitanir rajim. Kita minta jauh daripada syaitan ini. Minta jauh, sejauh-jauhnya. Sebab apa? Sebab dia pandai, dia tipu kita tu pandai. Kalau tepuh begini, dia tipu kita. Kita ada penyakit. Ataupun kita ni terdedah kepada penyakit sekarang. Kita tak boleh memudaratkan orang lain supaya orang lain tu jadi penyakit macam kita, tak boleh. Islam marah benda tu. Islam marah kita memudaratkan orang lain. Tapi duk buat juga begitu. Duk semangat juga kalau kita tengok kemarin video di Indonesia tu, sampai bertakbir. Kerajaan Malaysia sendiri dah melarang dah semaya jemaah masjid. Nak ke semaya jemaah juga, bertakbir dia. Dia buang banner yang orang gantung di masjid dia tu, jangan semayang begini, arahan daripada kerajaan Indonesia. Itu Indonesia. Yang tipu syaitan belaka ni. Syaitan nak memusnahkan kita. Kalau boleh kita mati pun tak apa. Dalam keadaan ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Itu adalah jenis syaitan. La hawla wa la quwata illa billah. Adam terpikat tu dengan satu perkara lagi yang disebut oleh iblis. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Ditambah dengan sumpah dia lagi. Ditambah dengan sumpah dia. Inni lakuma laminan nasihin. Wa qasamahuma billah. Mana aku bersumpah. Inni lakuma. Aku untuk kamu berdua minan nasihin, daripada penasihat. Ambil penasihat syaitan. Dia kata dia penasihat. Saya ni penasihat. Bila saya penasihat, awak kena ikut saya sebab saya lama duduk sini. Makanlah dua-dua orang pokok tadi, diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala cabut semua kemewahan dan kenikmatan yang ada pada Adam. Semua Tuhan cabut. Bukan sahaja cabut. Qul nahbitu minha jami'a. Qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu.
ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون فيها تموتون فيها قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. Al-A'raf, Allah Ta'ala sebutlah suratul A'raf ayat yang ke-24 hingga 25. Allah Ta'ala kata turun kamu semuanya. Kalau kita tengok sini semuanya. Turun kamu semuanya. Dengan keadaan setengah kamu menjadi musuh bagi setengah yang lain. Setengah kamu menjadi musuh pada setengah yang lain. Keluar kamu. Dan bagi kamu disediakan tempat kediaman bumi dan juga diberi kesenangan hingga ke suatu ketika iaitu mati. Dan Allah berfirman lagi di bumi itu kamu akan hidup, di situlah juga kamu akan mati dan di situlah juga kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kalau kita tengok Adam dan Hawa dua orang ni je. Tapi Allah Ta'ala turun kamu semua. Semua ni maknanya kamu dan juga zuriat keturunan yang akan keluar daripada kamu. Semua di atas muka dunia. Situlah mu duduk, situlah mu cari makan, situlah mu mati, dan daripada situ juga kamu akan dibangkitkan bertemu dengan Allah di hari akhirat. Allahu Akbar. Maka kita pun duduklah begitu. Duduk dalam keadaan sampailah kepada Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Adam. Dan kenapa Allah Ta'ala terima taubat Adam itu? Macam mana cara Allah Subhanahu wa taala sebut kepada Adam selepas daripada Allah Subhanahu wa taala bagi dia terima kembali taubat dan penyesalan dia. Itu Allah Ta'ala bagi hudan kepada dia. Itu hidayah dan petunjuk. Hidayah dan petunjuk kepada Adam tu insya-Allah kita akan sebut pada esok hari, dan mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kekuatan untuk melawan dengan syaitan ini. Dan akhir pesanan saya tuan-tuan rahmati oleh Allah, lagi berbaki beberapa hari sehingga 31 ni, kalau kita tengok kes ini semakin meningkat. 100 lebih sehari. Meningkat makin banyak. Bagaimana di hospital pun kelang kabut. Duduk dalam keadaan kelang kabut. Dan Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia sebut bahawa kekurangan tong oksigen, dekat 500 tong kurang oksigen. Bagaimana peranan kita untuk kita sama-sama jaga benda-benda begini ni? Peranan kita iaitu kita duduk dalam keadaan insafi diri kita dan beristighfar. Kerana dengan istighfar Allah Ta'ala lesah masalah kita ni. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh pernah sebut pada kaum dia yang buat kerosakan supaya beristighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala Ghaffara. Allah Taala ini pengampun. Mengampunkan semua sekali dosa yang manusia buat. Yursilis sama' alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan membawa maknanya rahmat daripada Allah Taala. Siapa dia yang bawa mula-mula sekali virus ini? Kita pun tak tahu mana dia virus ini mula-mula sekali. Mesti Allah Ta'ala yang izinkan benda itu untuk jadi, untuk uji manusia. Itu yang pertama. Lalu, dia merebak dengan begitu cepat, merebak. Ada seorang ustaz tu kata, dengan bantuan jin, dia kata. Jin juga yang kena. Tak ada pasal-pasal. Kesian puak-puak jin. Puak-puak jin tidak terlibat dalam benda ni. Tidak terlibat dalam benda-benda ni yang menyebarkan ini. Tidak. Boleh saya kata ini adalah ujian daripada Allah yang Tuhan bagi pada kita. Allah tak nak tengok macam mana kita nak urus ujian ini. Dengan kemaksiatan ataupun dengan ketaatan pada Allah. Orang mukmin dia akan urus dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan usaha diri dia untuk taat pada Allah Ta'ala. Dan apabila perintah berkurung ni ada, barulah kita rasa bahawa kita duduk dalam keadaan begitu. Banyak perkara yang boleh kita buat. Yang menulis boleh menulis, yang baca boleh membaca. Yang selama ni tak pernah menyimpan rumah, tak pernah simpan rumah, tak pernah elok rumah dia, tak pernah buat baik-baik di rumah dia. Dia jadi orang baik. Dia nak pergi ke mana lagi?
Nak pergi melepak rumah kawan pun tak boleh. Nak pergi melepak hak jenis duduk kedai kopi pun tak boleh jumpa di kedai kopi. Tak, kelab malam pun tak boleh duduk kelab malam. Resah. Hak paling resah sekali, kawan saya kata hak bini ramai lah. Hak tu paling resah sekali. Hak tu paling resah sekali. Sebab apa? Hak duduk rumah bini nombor 1, bini nombor 2 duduk mesej mana abang, mana abang. Nak beritahu pada bini nombor 1, takutnya marah. Nah, jangan buat hal lagi. Musim-musim berkurung ni. Kita nak pergi tidur mana kalau dia hambak daripada rumah tu. Rumah pula nama dia. Nak rumah pula nama dia. Dia kata, abang keluar nak pergi tidur mana kita? Nak pergi tidur dalam gok kambing. Sekali dengan kambing. Jadi jangan buat pasal lagi. Resah. Kalau bini 2 tu resah dah. Kau ni nak pergi kok ni tak kena, nak pergi kok ni tak kena. Jadi itulah manusia boleh nilai lah diri dia tu macam mana bila duduk dalam keadaan begini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita, rahmati kita insya-Allah. Kita sambung lagi. Esok bagaimana Allah Ta'ala bagi hudan, hidayah kepada Adam dan kepentingan hidayah itu sendiri dapat melawan godaan dan waswas syaitan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.